Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni masa untuk kita santai bersama sesyawang kopi sambil mendengar cerita di channel Zulaika Roslan. Saya Zulaika, and kepada anda yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng supaya anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru, sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak diceritakan kepada anda. Dan kepada anda yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sebab sudi kembali ke video ni setiap kali saya upload video baru. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk cerita pada kali ini. Kisah yang menyeramkan ni sebenarnya berlaku kepada Natasha sewaktu dia menuntut di sebuah universiti awam ketika dia sambung belajar untuk ijazah sarjana muda lah. So Natasha adalah pelajar lepasan diploma. Jadi kalau diploma ke ijazah, ada beberapa subjek yang boleh ditransfer, and Natasha ni pun antara pelajar-pelajar yang pintar. So dia dapat transfer kebanyakan subjek diploma dia masa dia dekat degree lah. So disebabkan dia dah transfer kebanyakan subjek, maka si Natasha ni dia tambah dengan subjek senior so that dia boleh pendekkan waktu, dia boleh pendekkan tahun pembelajaran dia dekat universiti lah. Kalau ikutkan dia kena study 4 tahun untuk dapatkan degree, but since dia dah transfer banyak juga subjek, dia boleh shortkan pergi kepada 3 tahun sahaja. So nak dipendekkan cerita, pada tahun pertama, student di universiti dia memang akan pulang lebih awal berbanding tahun-tahun yang lain, sebab diorang punya susunan jadual peperiksaan akan ambil masa sekitar 2 minggu je lah. After 2 weeks, memang kebanyakan pelajar tahun pertama dah habis paper and diorang boleh balik. Compare to pelajar senior, in which diorang biasanya akan drag sehingga ke 4 minggu pula. Depends kepada kekosongan bilik ataupun dewan-dewan kuliah untuk dijadikan tempat-tempat peperiksaan lah. Okay. So macam Natasha, sebab dia dah ambil subjek-subjek senior, so dia terpaksa pulang lewat lah. Dia kena stay lebih lama daripada pelajar tahun 1 sebab dia kena habiskan periksa dia yang melibatkan tahun kedua dan juga ketiga. So hari yang pelajar-pelajar tahun pertama ni dah habis exam, majoriti daripada diorang memang dah habis kemas barang and diorang dah kosongkan bilik diorang. So setiap kali diorang balik, setiap kali cuti semester, bilik hostel wajib dikosongkan and barang-barang perlulah diletakkan di bilik store. So dah kosong. Untuk pelajar junior ataupun pelajar tahun pertama, terdapat sebanyak 3 buah bangunan blok asrama lah untuk diorang. So setiap bangunan ada 3 aras. Okay. Dan untuk Natasha ni, dia tinggal di blok yang tengah-tengah. So kiri dan kanan juga untuk pelajar tahun pertama lah. So dipendekkan cerita, masa tu pelajar lepasan diploma memang tak ramai. Ada sekitar 3 orang je dia kata. Seingat dia ada 3 orang, and 3 orang tu memang duduk satu blok dengan dia lah, cuma di aras yang berbeza. So Natasha ni dekat ground floor. Bila kawan-kawan dia semua dah balik, and malam tu dia bersorangan lah di bilik dia. Dia nak keluar lah, pergi beli makanan macam biasa. So masa dia keluar, dia baru realise yang kawan-kawan dia ataupun rakan-rakan yang sama semester dengan dia balik, tinggalkan asrama tu dalam keadaan yang sangat kotor, macam keadaan yang sangat huru-hara lah actually. Mungkin sebab diorang ada banyak barang kan. And dia kata masa tu memang nampak macam jujur lah, dia kata nampak macam bangunan tinggal pun ada, bangunan hantu pun ada. So bila dia toleh kiri dan kanan, dia nampak gelap je lah bangunan-bangunan ni, sebab dah tak ada lampu daripada bilik-bilik kan. Yang ada cuma lampu di koridor. So Natasha keluar pergi beli makanan, and dia pun balik dekat bilik dia. And masa ni sebenarnya warden asrama ada tanyalah kalau diorang nak combine bilik. Tapi macam diorang personally, diorang kata tak apa dululah, biar dulu kan, sebab diorang masih lagi ada banyak barang yang diorang nak kemas kan. So diorang memang decide macam nak kemas-kemas barang dulu. Kalau barang dah settle, kemas, dah masuk dalam storeroom, baru diorang macam nak combine satu bilik lah, which is dekat ground floor lah bilik Natasha ni. Malam tu Natasha dia tak study sebab dia tak ada exam pun esok. Lusa baru dia ada exam, so dia macam nak relax lah, sebab petang tadi pun dia dah penat habis kemas barang. So malam tu dia macam nak relax sambil layan Korean movie, Korean drama kan. So dia buka laptop dia layan drama dalam laptop dia. Internet laju pula sebab semua orang dah balik kan. So
dipendekkan cerita. Berapa banyak kali dipendekkan cerita. Sorry. So lepas tu bila dia realise dia dah leka sangat tengok K-drama tu, baru dia perasan yang jam dah pukul 3 pagi. And masa ni pun dia dah start kantuk and dia nak pergi tidur lah, of course. Dia tutup lampu utama tapi dia masih lagi biarkan satu lampu di meja study terbuka. So maknanya tak gelap sangat lah. So dia pun baring dekat katil dia. Asrama dia ni dalam satu bilik ada 4 buah katil single. So ada 4 orang lah yang akan duduk dalam asrama tu, and memang tinggal dia seorang. Katil single And Natasha ni katil dia yang paling hujung, which is yang paling rapat dengan pintu masuk. Okay, 1, 2, 3, 4 yang pertama lah kiranya. Okay, lepas tu masa dia nak tidur malam tu, dia belum lenakan mata dia lagi. Sambil tu dia layan lah dia punya Facebook kan. Dia layan Facebook dia, tengok komen, baca komen semua. And dia menghadap pintu. But then suddenly tiba-tiba dia dengar macam ada pergerakan daripada katil yang berada di belakang dia. Okay, katil punya bingkai katil tu yang besi tu, normally kalau orang yang jenis tidur lasak ke ataupun gerak ke kulu kilip akan terasa kan dia punya pergerakan kan. So dia kata masa tu dia rasa ada pergerakan, seolah-olah belakang dia tu ada orang yang baring ataupun tidur dekat atas katil belakang dia. So masa ni sebenarnya dia tak berani nak pandang, sebab memang dia tahu dia seorang dalam bilik. Dia takut, tapi disebabkan bunyi tu macam makin kuat, so dia tak ada choice. Dia terpaksa beranikan diri dia untuk pandang juga. Dan masa ni sebenarnya dia dah lompat turun daripada katil dia. Dia capai lampu kan, dia capai lampu yang berada dekat sebelah pintu, and dia buka lampu semua. Baru dah dia tengok betul-betul sambil dia rapatkan badan dia dekat dinding lah, sebab dia memang ketakutan. So masa ni dia nampak, dia memang tak nampak siapa-siapa pun. Dia memang tak nampak, tak adalah dia nampak kelibat ke apa, no. But katil yang hujung sekali tu, okay, katil yang keempat, dia punya tilam dah jatuh ke bawah. Dia dah diturunkan balik. Okay, sebab masa dia orang balik, kawan-kawan dia balik, tilam tu dilipat 2. Yelah, katil dah kosong kan, so dia orang lipat 2 tilam tu. But macam tiba-tiba katil tu dah turun balik ke bawah, macam seolah-olah ada orang tengah tidur ataupun tengah baring dekat katil tu. Okay, and masa ni sebenarnya Natasha ni memang dah takut sangat. Memang dah tak berani, sebab dia pun seorang kan. Kalau dia nak lari kat mana? Kat atas. Tak ada warden dekat asrama dia tu tak ada warden yang stay dekat bangunan tu tunggu ke apa, no. Warden akan ada sampai pukul 12 malam dan warden akan balik. So anything kalau apa-apa berlaku akan diuruskan oleh guard. Warden ada rasanya, tapi dia kata warden dia tak duduk dekat bangunan diorang. Warden duduk dekat rumah warden, tapi macam tak berapa jauh lah. Kalau let's say memang ada gangguan malam tu, kalau dia nak lari pergi rumah warden pun dia rasa macam mungkin terlampau jauh. Sebab kita takut kan, kita rasa macam benda tu jauh. Sebenarnya kalau ikutkan memang tak jauh pun. So dia decide malam tu nak onkan laptop dia sambil buka ayat-ayat surah lah, yang ada ayat-ayat suci Quran lah daripada laptop dia. And dia biarkan je menyala sepanjang malam sehinggalah dia terlelap dan sedar pada waktu subuh. And ni waktu subuh dia bangun lah. And masa dia bangun nak pergi mandi lah, nak ambil wuduk, nak sembahyang subuh kan. Dia jalan lah pergi dekat toilet memang ada dekat setiap arah kan, belah ujung. So dia jalan, and masa dia jalan, semakin dia menghampiri ke toilet, semakin dia dengar bunyi shower. Okay, bunyi seolah-olah ada orang mandi. And masa ni dia rasa lega tau, sebab dekat atas kan ada orang. So macam tak kisah pun kalau dia orang nak turun bawah guna air dekat bawah. Air dekat bawah tu macam sangat deras compare to tingkat-tingkat atas lah dia kata. So kalau selalunya pelajar-pelajar atas pun suka gunakan air dekat bawah sebab lebih laju kan berbanding dekat yang atas. Macam tu lah dia kata. So dia kata masa tu memang dia rasa macam positif lah ada orang guna kan. So dia jalan, semakin dia menghampiri semakin bunyi air shower tu kuat. But then bila dia masuk toilet, kedudukan toilet dia macam mana dia masuk toilet ni, pintu masuk toilet, belah kiri dia akan ada 4 shower. And kalau dia pandang depan, yang melintang tu adalah jamban, ada 4 juga jamban. Dan belah kanan dia akan ada sinki dan ada satu bilik kecil ujung untuk laundry room. Okay, so masa dia masuk ni, kan tadi dia cakap dia dengar bunyi air kuat kan. Bila dia langkah je masuk ke dalam toilet, tiba-tiba tak ada langsung dengar bunyi shower ke apa, tak ada. And bila dia tengok pun memang tak ada satu pun pintu shower yang bertutup. Maksudnya memang tak ada orang guna. Okay, so masa ni memang dia dah rasa macam takut.
Tapi dia kuatkan iman dia, dia kuatkan hati dia. Dia masuk toilet, dia mandi, dia ambil wuduk and terus pergi dekat bilik dia solat subuh. Sambil tu dia pegang Al-Quran dia lah, sebab dia kata memang jiwa dia dah tak tenteram sangat. Dan malam tu dia terus minta untuk tidur dengan 2 orang pelajar lagi tadi, sebab dia memang dah tak berani nak stay dalam bilik dia seorang. Okay, tu pengalaman yang berlaku kepada Natasha sewaktu dia bersendirian ketika dia mengambil exam akhir tahun di sebuah universiti awam lah. So macam biasa, apa je yang berlaku kepada Natasha anggap sebagai perkongsian cerita. Janganlah terlampau taksub. Macam biasa, jangan lupa like, share, drop in komen anda. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi singgah dan sudi dengar sampai habis. Terima kasih guys. Bye.